Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Cikgu ucapkan kepada semua yang menonton live bersama dengan cikgu pada petang ini. So, seperti biasa pada petang Rabu, kamu semua murid-murid akan bersama dengan cikgu Adila, daripada Akademi Rauda Genius untuk kita sama-sama belajar matematik UPSR, tapi kita masih fokus kepada tahun 4. Alright, so hari ni, boleh nampak kat sini pengurusan data. So hari ni cikgu akan sentuh tajuk pengurusan data yang merupakan tajuk terakhir bagi tahun 4. So maksudnya lepas ni next punya live, cikgu akan bersama-sama dengan kamu untuk kita bersama-sama belajar tajuk tahun 5 dan tahun 6. So, pengurusan data, macam jauh sangat kan cikgu pergi, tapi tak apa, kita belajar dulu. Nanti bila kamu dah belajar dekat dekat sekolah lagi mudah lah, sebab kamu dah ada asas-asas yang kamu dah, walaupun cikgu kamu tak ajar tapi kamu dah tahu. So kalau dekat dalam buku teks, tak silap cikgu, kamu boleh rujuk muka surat 233. So kalau kamu ada buku teks sekarang, kamu boleh tengok muka surat 233 sebab ada yang cikgu akan tunjuk kat depan ni nanti, cikgu akan ambil, cikgu akan ambil berdasarkan dalam buku teks kamu. Contoh macam kat sinilah. Kalau kamu tengok buku teks kamu, sekejap. Kalau kamu tengok buku teks kamu, alright. So dekat muka surat 233 tu dia ada gambar tau. Cuba kalau ada buku sekarang, cuba tengok dulu apakah gambar yang ada dekat situ. Cuba tengok gambar apa yang ada kat situ. Cikgu pun tengah tengok cikgu pun tengah tengok buku teks sekarang. Cikgu tunjuklah cikgu tunjuk cikgu punya phone lah. 233 betul. Alright, so dekat sini kalau kamu boleh tengok, dia ada gambar 4 orang murid tau. Rasa-rasa murid tu buat apa? Rasa-rasa murid tu buat apa? Kalau kat sini dia ada murid, cikgu panggil budak lah ya. Budak yang pakai baju warna hijau, budak yang pakai baju warna biru, budak yang pakai baju warna purple, and the last one dia pakai baju warna merah. So apakah yang mereka sedang lakukan? Cikgu rasa semua tahu ni apa yang mereka lakukan, sebab cikgu pun masa kecil cikgu pun pernah main benda ni. So keempat-empat murid ni, mereka sedang bermain Beyblade. Siapa tak tahu Beyblade tu pelik lah cikgu rasa, sebab cikgu pun masa kecil cikgu pun pernah main benda ni. So mereka 4 orang ni bermain Beyblade. Ada nama kat tepi tu. Ada nama Hakim, ada nama Ben, Chin dengan Don. So keempat-empat ni sedang bermain Beyblade bersama-sama. So apa kaitannya dengan pengurusan data? Yes, mesti ada kaitannya. Apa kaitannya? Ialah kita tengok kat situ ada satu satu jadual. Jadual ni cikgu dah terjemahkan, cikgu dah tulis siap-siap kat sini. So kalau tak ada buku teks tu, bolehlah tengok cikgu punya jadual. So dia punya maklumat yang ada dekat jadual dalam buku teks sama dengan jadual yang cikgu tulis kat sini. So kamu boleh tengok buku teks kamu di samping, boleh rujuk juga cikgu punya jadual. Alright. So maksudnya kat sini, 4 orang murid tadi yang bernama Hakim, Ben, Chin dan Don sedang bermain Beyblade. So sedang bermain Beyblade. Nak cakapnya apa? Keempat-empat student ni, keempat-empat murid ni, dia ada koleksi. Dia ada simpanan, dia ada koleksi ni simpanan. Apatah cikgu pun tak tahulah. So setiap mereka mempunyai koleksi Beyblade. Maksudnya bukan satu lah, banyak. Jom kita tengok Hakim dulu. Hakim ada 12 Beyblade. Banyak kan? So Ben ada 10. Chin ada berapa? Chin ada 14. Don ada 12. So bilangan Hakim dengan Don samalah 12. So kalau kita tengok kat sini, Chin lah yang paling banyak kan, sebab orang lain 10, 12, dia 14. So dia mempunyai koleksi Beyblade yang paling tinggi lah, paling banyak. So
Kenapa? Kenapa kita datangkan kita datangkan jadual ni? Sebab bila kita belajar pengurusan data, kita nak buat apa? Dia mesti minta kita kita buat apa? Kita buat sama ada kita kena bina piktograf dan juga carta palang. Ada soalan dia minta kita bina, ada soalan dia dah bagi siap-siap, dia suruh kita keluarkan maklumat ataupun cari maklumat yang dikehendakilah. Okey, so sekarang ni cikgu akan ajar dulu kamu macam mana kita nak buat piktograf. Okey, piktograf. Okey, so cikgu tulis dulu kat tepi ni piktograf. Alright. So piktograf ni apa cikgu? Kalau kamu ada buku teks kat situ, okey, kalau kamu ada buku teks kat situ, kamu boleh tengok dekat bahagian bawah. Okey, cikgu tunjuklah kat sini. Okey, ini. Okey. Yang ada macam ada apa ni? Macam jadual lah, tapi bukan jadual. Dia ada macam jadual, dia ada nama dan dia ada simbol-simbol. Alright. Dia ada simbol-simbol dan akhir sekali dia ada petunjuk. Itu kita panggil sebagai piktograf. Okey, so petang ni kita akan belajar dulu cara macam mana kita nak lukis piktograf. Macam mana kita nak bina piktograf. So cikgu akan bagi tahu cara nak lukis tu berdasarkan cikgu akan rujuk jugalah macam mana cara nak bina cara nak bina piktograf berdasarkan berdasarkan arahan yang ada pada buku kamu muka surat 233. Okey. So macam mana kita nak bina piktograf? Boleh nampak tak macam mana kita nak bina piktograf? First kali kita kena bina, cikgu rasa cikgu guna warna lain lah. Kita kena bina apa murid-murid? Kita kena bina lajur. Kita kena bina lajur. Apa itu lajur? Tak. Okey, tak pernah dengar lajur. Okey, tak apa. Sekarang ni cikgu tunjuk apa itu lajur. Alright. So lajur ni ialah garis menegak. Ramai yang confuse baris dan lajur. So lajur ialah garis menegak. Okey, so ini ialah lajur. Ni lajur pertama, ni lajur kedua. Okey, ni lajur pertama, ni lajur kedua lah. Alright. So arahan pertama dia kata lukis 2 lajur dan 4 baris petak. Okey. So first kali dia kata lukis lajur. Okey, lajur pertama ada, lajur kedua ada. Settle untuk lajur. Okey, sekarang ni apa pula? Sekarang ni kita kena lukis 4 baris. Okey, baris ni tadi lajur garisan menegak kan, turun ke bawah. Alright. So kalau baris dia garisan melintang. Macam ni, melintang macam ni. So kat sini macam mana garis melintang? Garis melintang ni daripada hujung sini ke inilah, ke sini. Okey. So berapa dia kata? Dia suruh kita buat berapa? 4 kan? Okey, so cikgu buat 1. Okey. 2 3 4. Okey. Ni ialah langkah pertama untuk kita bina piktograf. Okey, berdasarkan jadual yang dia berikan, kita akan bina piktograf. Okey, piktograf berkaitan dengan koleksi Beyblade. So cikgu padam dululah ni. Alright. So, okey, langkah pertama kita dah siap. Okey, kita dah bina lajur dan baris. 2 lajur, 1 lajur, 2 lajur dan 4 baris. 1 2 3 dan 4. Okey, settle untuk yang pertama. Okey, yang kedua ialah yang kedua sekejap cikgu tengok kat sini. Okey, dia kata kat sini dia kata tulis nama dalam lajur di sebelah kiri. Okey. So kanan mana satu, kiri mana satu? Kanan kiri mana satu? Tak tahu. So kita menghadaplah, okey, kita menghadap pada piktograf tu. Kalau buku kamu menghadap macam nilah. So yang belah kiri, belah sinilah ya. Belah sini kita akan tulis nama. So nama ni salin je balik. Hakim, Ben, Chin, Don bagi setiap kotak lah. So Hakim. Okey, yang kedua Ben, Chin, Don. Okey. A, B, C, D. Pandai dia susun. Hakim, Ben, Chin dengan Don. Okey. So nama dah settle.
Alright, apa lagi yang kita perlu buat? Okay, step pertama dah settle. Okay, step kedua. Alright, step kedua, langkah kedua ialah kamu perlu tentukan petunjuk. Okay, kamu perlu tentukan petunjuk bagi piktograf. Okay, so apa itu petunjuk? Okay, so kat sini cikgu bagi petunjuk dia, cikgu nak letak dua lah ya. Cikgu nak letak dua. Okay, so kalau cikgu kata petunjuk dia dua. Okay. Petunjuk ialah 2. Okay. So, setiap nama, setiap bilangan Beyblade kita kena bahagi dengan 2. Okay. So, macam mana kita nak tentukan petunjuk? Kita kena tengok kepada bilangan setiap bilangan Beyblade bagi setiap murid. Okay. Contohnya kat sini 12, 14, 10 dan 12. Adakah 12, 14, 10 dan 12 boleh dibahagikan dengan 2? Boleh kan? So, bila semua nombor, bila semua koleksi Beyblade ni boleh dibahagikan dengan 2, maksudnya kita boleh letakkan 2 sebagai petunjuk piktograf. Okay? Piktograf yang kita bina ni lah. Alright, so petunjuk ni nanti kita akan letakkanlah simbol dia sini nanti So, kita kena kira dulu satu-satu. Okey, contohnya Hakim. Kita ambil Hakim dulu. So, petunjuknya 2. Jadi, bilangan Beyblade Hakim kita kena bahagi dengan 2. So, dia akan jadi berapa? 12 bagi 2, 6. Betul tak? 12 bagi 2, 6. 6 darab 2, 12. 12 bahagi 2, 6. So, dia terbalik je sebenarnya ya. Alright, 10. Sama juga. Semua kena bahagi dengan 2 sebab kita dah tentukan petunjuknya 2. Alright, so 10 bahagi dengan 2 akan dapat 5. Okay. Yang ketiga, Chin. Berapa bilangan Beyblade Chin? Bilangan Beyblade Chin ialah 14. So, sama juga. 14 kita bahagi dengan bilangan petunjuk kita 2. Alright, so akan dapat 7. Okay. Dan terakhir 12 bahagi dengan 2 akan dapat 6. So okay, so cikgu bulatkan dulu 6, 5, 7, 6. Okay, setelah kita bahagikan kepada 2 ni kan. Okay, bilangan Beyblade kita bahagi dengan 2, dia akan dapat yang nombor cikgu bulatkan ni. So, nombor yang cikgu bulatkan ni, alright, nombor yang cikgu bulatkan ni kita akan jadikan dia sebagai simbol kat sini. Alright, maksudnya 6. Dia kena ada 6 simbol. Okey, cikgu buat simbol bulatan lah. Cikgu ikut. Cikgu ikut apa yang ada dekat dalam buku teks kamu Alright, jap. So, kita ambil Hakim dulu. Okey, kita isi dulu maklumat Hakim. Okey, Hakim 6. So, cikgu tulis dulu petunjuk dia. Okey, petunjuk mesti berada di bawah kotak. Okey. Petunjuk mesti berada di bawah kotak. Okey. So, cikgu tulis siap-siap supaya tak confuse lah ya. Okey. Satu bulatan ni mewakili 2 biji Beyblade. Yalah, petunjuknya 2 kan. So, bila satu bulatan ni mewakili 2 Beyblade, jadi Hakim kita kena lukis 6 biji lah, 6 bulatan. Okey. Cikgu tak sure bulat ni muat ke tak. Okey, kita try dulu. 1 2 3 4 5 6. Okey, muat. Okey. So, Hakim ada 6. Okey, kalau kita kira 2 2 4 6 8 10 12. Adakah sama dengan bilangan Beyblade yang ada kat sini 12? Ya, sama. Jadi 6 bulatan biru bersamaan dengan 12 biji Beyblade. Okey, sebab satu bulatan mewakili 2. Kita kira lagi sekali. 2 4 6 okey, 8 10 12.
Sama kan? 12 kat sini, 6 kat sini bersamaan dengan 12. Alright, tengok band. Band berapa? Band 5. So, kita lukis 5 bulatan biru. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So, kita kira, kalau kita nak kira satu-satu bulatan ni satu bulatan bernilai 2 kan? So, kita kira 2, 4, 6, 8, 10. Adakah sama dengan bilangan Beyblade yang ada dalam jadual? Okey, betul ya? So, 10 Beyblade bersamaan dengan 5 simbol bulatan. Alright, Chin. Okey, Chin punya 14. So, 14 bahaya dengan 2, 7. So, cikgu akan ambil 7 ni lah. 7 bulatan cikgu akan lukis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alright. So, kalau kita kira satu-satu, setiap simbol 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So, 14 bagi Chin. Samakah? Adakah sama? Ya, betul. Alright, Don. Don berapa? Don berapa murid-murid? Don 6. So, kita lukis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sepatutnya sama saiz lah ya. Cikgu punya tangan ni kan tak betul sangat kan. So ada kecil ada besar. Sepatutnya sama saiz lah. Alright. So Don ada 6. Okey, cikgu kira satu-satu ya. Setiap biji cikgu kira, setiap bulatan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, 6 simbol biru, 6 bulatan biru bersamaan dengan 12. Okey? Betul. Sebab satu bulatan mewakili 2 biji Beyblade. Okey. So, kita dah settle tulis nama. Kita dah siap, okey, kita dah siap lukis simbol bagi setiap nama. Kita dah tulis petunjuk. Okey, kita dah tulis petunjuk. Apa lagi? Kita lagi satu. Kita mesti tulis tajuk dia. Okey, kita mesti tulis tajuk dia. So, tajuknya ialah, tajuknya kita boleh ambil sama dengan ni. Cuma tambah sikitlah kat situ sekejap. Okey. So, tajuknya ialah koleksi Beyblade bagi 4 orang. Alright. So, inilah cara untuk kita bina piktograf. Okey, so cikgu ulang balik cara nak bina piktograf. First kali kamu kena bina inilah kotak dia ni. So mesti ada, kalau tengok kat sini dia ada dua bahagian. So sama jugalah. Kamu bina dulu 2 lajur. Okey, 2 lajur, 1 lajur, 2 lajur. Alright, settle buat 2 lajur, kamu buat 4 baris. 1, 2, 3, 4. Okey, untuk kita isi nama dan simbol-simbol nanti. So, yang ketiga, apa tadi? Kita tentukan petunjuk. So, kat sini cikgu buat satu bulatan mewakili 2. So, bila kamu dah tentukan petunjuk dia berapa, okey, barulah kita kira, petunjuk bagi setiap nama. Sebab kita nak buat simbol kan bagi setiap murid. So bila kita dah kita dah tentukan 2 sebagai petunjuk, kamu hanya bahagikan bilangan yang dinyatakan dengan 2. Okey, bila kita dah nyatakan 2 sebagai petunjuk, maksudnya semua data yang ada, semua maklumat yang ada kamu kena bahagi dengan 2. Alright. So, bila dah dapat
Okey, bila dah dapat ni cikgu tanda apa ni, right ni. So inilah bilangan simbol yang kita kena letak dalam lajur kedua. So ini kita panggil simbol ya. Ni simbol. Ni petunjuk. Okey. So dah settle semua, pastikan betul. Pastikan kita lukis dengan betul lah. Alright, pastikan lukis dengan betul. Okey, mesti sama, selari dengan apa yang telah kamu kira pada sebelum tu. Alright, so bila dah betul, akhir sekali jangan lupa apa? Okey, jangan lupa ni. Tajuk mesti berada atas, okey, atas daripada kita punya jadual. Alright. So, yang apa ni? Petunjuk mesti berada di bawah jadual. So inilah bentuk piktograf. Inilah cara untuk kita bina piktograf. Okey, tak apa. Nanti kita akan buat sama-sama lagi satu lah ya. Lagi satu soalan lain. Okey. So sekarang ni jelas tak macam mana cara nak buat piktograf? Dia mudah je sebenarnya. Okey, bila kita sebut pasal piktograf, okey, dia mesti ada simbol. Alright, dia ada simbol. Dia tak ada nombor dah kat sini. Dia ada simbol sahaja. So, dia ada petunjuk. Okey, satu simbol ni mewakili apa? Mewakili berapa? Okey. So, ini ialah bentuk piktograf. Alright. Dia tak semestinya bulat je tau. Okey, dia boleh, kalau kata kuih, kamu boleh lukis kuih. Kalau kata kereta ataupun kenderaan, kamu boleh lukis bentuk kenderaan. Ataupun kalau kata bunga, kamu boleh lukis bunga. So dia boleh apa ni, simbol tu boleh dalam pelbagai bentuk. Okey, tak tertakluk hanya kepada bulatan. Okey, so kalau kamu rasa kamu kreatif, kamu mempunyai lukisan yang cantik, kamu lukislah. Okey lah, lukis je. Kalau pandai buat lukis buah, kalau soalan tu data tu berkaitan dengan buah, so kamu lukislah buah. Alright, so itu sahajalah untuk cara untuk kita bina piktograf. Okey, setakat ni clear tak? Clear tak setakat ni? So, cikgu rasa mudah je. Kalau tak faham, kamu boleh rujuk balik buku. Okey, buku teks. Dia ada juga kat situ maklumat sama seperti yang cikgu nyatakan di depan ni. Okey. So, apa lagi? Untuk piktograf, cikgu rasa dah clear dah. Untuk cara bina dia ya. Alright, so okay, yang kedua, so, cikgu padam dulu ni. So yang kedua, selain kita kena bina piktograf, okay, untuk tahun 4, selain kamu kena bina piktograf, ada lagi satu. Okay, ada lagi satu, iaitu kamu kena bina, cikgu padam ni kamu kena bina apa? Kamu kena bina ni, carta palang. Okey. Selain piktograf, kamu juga boleh disoal ataupun diminta untuk melukis ataupun membina carta palang. Pernah dengar tak carta palang? Carta ni banyak. Dia ada carta palang, carta pai dan macam-macam lagi lah. So sekejap, cikgu tampailah siap-siap kat sini. Oh, tak muat ya? Cikgu padam dulu ni. Tak muat. Cikgu padam dulu. Tak muat. Pula tak nampak ya, sekejap. Sekejap ya. Okey. So alright, so cikgu hari ni cikgu juga membawakan apa ni, bentuk kotak-kotak macam ni. Minggu lepas cikgu dah bawa kan bentuk petak-petak macam ni sebab kita nak belajar apa ni, kita dah belajar koordinat minggu lepas. Tapi hari ni cikgu tetap bawa juga bentuk petak-petak macam ni
Sebab ada kegunaannya untuk kita bina carta palang. So cikgu tulis dulu atas ni, carta palang. So, alright. So lebih mudah kalau kita ada carta, kita ada kita lukis carta palang ni dalam kertas yang berkotak-kotak macam ni lah, berpetak-petak. Sebab cikgu yakin kamu boleh lukis dengan baik sebab buku matematik kamu kan dalam bentuk petak kan. So cikgu rasa tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kamu lukis dengan baik. Alright. So hari ni before kita buat apa yang lebih susah, apa yang lebih mendalam, kita belajar dulu cara untuk kita bina, okey, kita bina carta palang. So macam mana kita nak bina? First kali kamu kena buat apa? Kamu kena bina paksi mengufuk dan paksi mencacang. Ingat lagi tak? Cikgu dah pernah bagi tahu minggu lepas paksi mengufuk dan paksi mencacang. Okey, minggu lepas kita tulis dekat paksi mengufuk tu paksi X, okey. Dan paksi mencacang ialah paksi Y. So hari ni tak perlulah nak tulis X dengan Y, cuma kamu kena bina paksi tersebut. Alright, so cikgu bina dulu. Cikgu guna warna apa ya? Warna hijau Cikgu gariskan supaya kamu nampak sikit. Cikgu gariskan. Tebalkan sikit. So kalau kamu kan dah ada apa ni? Buku tulis, Allah, sengit. Buku tulis yang petak-petak tu kan. So cikgu punya ni pun sengit. Kamu hanya ikut sahaja garisan yang ada tu. Okey. So cikgu garis dulu untuk buat paksi. Cikgu punya ni pun tak smooth. Okey. So cikgu harap kau nampak Okey. So ini ialah paksi mencacang. Okey, paksi mencacang tu kena ingat, paksi mencacang tu ialah paksi yang menegak. Okey, yang menegak, yang straight ke bawah. Right, so ini kita letaklah tanda anak panah macam ni. Okey, so ini paksi mencacang. Okey, so paksi mengufuk mana? Paksi mengufuk ialah paksi yang melintang, paksi daripada kanan ke kiri. Okey, so inilah paksi mengufuk. Okey, so cikgu nak gariskan juga. Okey. Sekejap cikgu nak gariskan. Susah juga nak gariskan kat sini ya. Okey. So cikgu akan guna sampai habislah cikgu punya kertas ni. Okey, cikgu guna sampai habis. Kejap, cikgu nak buat satu lagi line. Supaya nampak sikit warna dia. Okey. So kalau kamu buat sendiri lebih kemas lah ya berbanding dengan cikgu punya ni. Cikgu punya ni besar, so susah sikit nak buat. Right. So bila kita nak buat paksi ni, first kali kena ada pembaris lah. Jangan kamu guna tangan pula. Jangan kamu guna pen je. Of course lah dia tak straight kan. So bila ada pembaris, kamu just letak je dekat kotak yang garisan tu, kamu zerat je tarik. Okay. So kamu akan dapat garisan yang lurus lah. Okay. Ini ialah kita panggil je sebagai paksi mengufuk, dan yang melintang ini ialah paksi mencacang. Okey, kita masih nak gunakan maklumat yang berada di atas ni. Okey, maklumat koleksi Beyblade. Beyblade. So langkah pertama dah siap. Okey, dah settle. So kita boleh tengok langkah kedua. Langkah kedua. Cikgu rasa cikgu macam kena angkat sikit lah. Macam mana Okay, cikgu angkat sikit lah. Sebab tak muat. Cikgu angkat sikit jap. Tak muat nak tulis nama.
Oh my god, melekat dah. Sekejap cikgu angkat sekejap. So cikgu angkat sikit. So cikgu tutup dawn Cikgu tutup dawn. Okey. Okey. Boleh nampak kan? Boleh nampak cikgu rasa ni. Okey, tak ada masalah. Okey. So dawn ni cikgu tulis kat tepi ni lah sebab dia dah ke dalam ni. Alright, so kita masih nak gunakan maklumat yang ada dekat atas ni, okey, berkenaan dengan koleksi Beyblade bagi 4 orang murid. Okey, so first kali selepas kita settle ni, okey, selepas kita settle buat paksi, Allah jatuh pula. Selepas kita settle buat paksi mengufuk dan mencacah dan mengufuk, okey, kita akan buat apa? Kita akan tulis nama setiap murid ni di bahagian paksi mengufuk. Okey, so cikgu akan start dengan Hakim dulu lah. Alright. Cikgu tulis kat sini boleh nampak tak Hakim kat sini? Okey, so cikgu akan selang. Okey, cikgu selang dulu satu petak. Okey, petak kedua baru cikgu tulis nama Hakim. Alright. So cikgu selang lagi. Okey, petak ke berapa ni? 1, 2, 3, 4. Okey, petak keempat cikgu tulis nama kedua, Ben. Okey, cikgu akan selang lah. Okey, supaya nampak lebih kemas. Alright, so yang ketiga chain. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini chain. Dan terakhir ialah dawn. Okey, so ini ialah nama murid. Nama murid cikgu letak dia dekat paksi mengufuk. Okey. So, macam mana pula apa yang kita nak tulis dekat paksi mencacah ni? Okey, paksi mencacah ni kita tulis kita buat sengatan dulu. Okey, kita buat sengatan. Bagi setiap kotak ni kita buat sengatan. Okey, cikgu tarik sikit sengatan ni. Boleh nampak tak cikgu panjangkan sikit? Panjangkan sikit. Okey, cikgu panjangkan sikit. So, sengatan ni dah macam tulang ikan dah, kan? Macam tulang ikan. So, setiap sengatan ni kita akan isilah dia punya nilai. Okey, kita akan isi dia punya nilai berkadaran naik dua-dua ya. So, setiap kotak kita akan letak 2 nilai dia. Okey. So, kejap cikgu nak guna warna apa? Cikgu guna warna biru lah ya. Okey, so yang bawah sekali ni, okey, paksi mencacah bertemu dengan paksi mengufuk, cikgu letak kosong. Okey, dia akan bermula dengan kosong. Okey, kosong. So dia akan naik 2 kan cikgu kata. Setiap sengatan ni 2. So kosong. Tak, dia dah buat. Kejap, tukar jap. Okey, kosong, 2. So naik lagi 2, tambah lagi 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sebenarnya dia bolehlah kamu nak tambah sikit. Okey, tapi cikgu punya kertas ni muat 14 je. So cikgu punya paksi mencacang cikgu sampai 14 je. Okey, kalau kamu nak buat sampai 16 ataupun 18 pun tak ada masalah. Okey, maksudnya kamu lebihkan 2 ke 3 kotak atas sikit pun tak apa. Okey, so sekarang ni, okey, kita dah tulis nama, kita dah isi dia punya nilai setiap sengatan. Okey, so okey, so sekarang ni kita dah boleh tandakan. Okey, kita dah boleh tandakan setiap data ni, setiap maklumat. Contoh cikgu tunjuk dulu kat sini. Cikgu guna warna merah. So cikgu guna warna merah. Okey. So Hakim berapa? Tengok Hakim berapa? Hakim 12 kan? So kita kena lukis. Okey, kita kena lukis kat sini Okey, garisan ni kotak yang cikgu buat macam ni. So disebabkan Hakim, cikgu tulis kat sini Hakim pula. Hakim. Okey. So kat sinilah. So tengok dia sampai mana? 12. Alright, so Hakim kat sini sampai 12. So cikgu tandakan sampai sini
Cikgu lukis. Cikgu lukis kat sini. Okey. Gariskan sampai bawah. Okey, gariskan sampai cecah paksi dia. Sampai dia cecah. Cecah bukan cicah, cecah. Maksudnya dia bersentuhan dengan paksi mengufuk. Okey. Make sure lah kita tengok betul 12 kat sini. So kita ambil pembaris kita, letak biar dia selari. So 12 dekat Hakim. Alright. So kalau kamu ada pensel warna ke, kamu bolehlah warnakan. Tapi cikgu just lorekkan je cikgu just lorekkan. Kalau ada pensel warna lagi bagus lah. So, cikgu lorekkan Hakim kat sini. Habis. Cikgu lorekkan sampai habis. Okey. Alright, so Hakim dah settle. Okay, so kita tengok band pula. Band cikgu nak colour dengan warna lain. Cikgu nak ambil warna hijau. Alright, so band, tengok band berapa? Band 10. Okay, so kita pergi dulu kat band. Okay, band kat sini maksudnya dia punya tiang. Tiang cikgu panggil. Tiang dia ni, maksudnya dekat sini lah. Straight je dekat nama band ni. Alright, so berapa? 10. So, kita tengok kat ujung ni 10. Okey, kat sini. Okey, jangan tersalah nama ya. Jangan kita tersalah nama. So, kita kalau ada pensel warna, kamu boleh warnakan lah. Ataupun cikgu lorekkan je. Okey, cikgu lorekkan sahaja. Alright. So, cikgu lorekkan supaya nampak sikit. Okay, so band 10, betul tak band 10? 10 straight. Yes, betul. Okay, band 10, betul. Alright, yang sampai ni chin. Okay, chin yang ketiga. Chin berapa? Chin berapa murid-murid? Chin 14 kan? So, cikgu akan guna warna lain. Okay, cikgu guna warna biru pula supaya nampaklah dia punya perbezaan tu ya. Okay, so cikgu akan ambil pembaris cikgu sama juga. Okay, 14. Chin dekat sini ya. So kat mana? 14. Dekat sinilah. Straight je. Okay, so chin punya cikgu lorekkan dengan warna biru lah ya. Lorek pun dah tak berapa nak cantik. Okay, tak apa. Yang penting tanda mesti betul. Okay, chin 14. Okay, straight 14. Ya, betul. Chin 14. Okay, last kali Dawn. Okay, Dawn. Dawn nak guna warna apa Dawn? Dawn cikgu guna warna apa ya? Tak ada warna lain dah. Okay, so cikgu guna warna hijau lagi sekali. So Dawn berapa? Dawn 12. Okay, Dawn 12. So kat sini 12. Okay, naik kat sini. Alright, so Dawn kat sini 12. So kita just lukis saja mengikut kotak yang mengikut kotak yang telah yang ada kat situ lah. So mudah je sebenarnya. Okay, yang penting kita jangan tersalah isi maklumat. Alright, so lorekkan. Alright, siap. Okay, siap dah, sekejap je. Sebenarnya kalau kamu buat sendiri, sekejap je. Okay, cikgu punya besar, so lambat sikit lah. Alright, so siap dah untuk kita lorekkan bagi setiap nama. Hakim 12, Ben 10, Chin 14, Dawn 12. Okay, tapi tak siap lagi kita punya carta palang. Kenapa? Kita kena tulis
kita kena labelkan, okey? Kita kena labelkan bagi part CX dengan part CX pula tertukar. Part C apa ni? Mengufur dan part C mencacam. Okey. So part C mengufur kita dah tulis tadi, Hakim, Ben, Chin dan Don. So kita kena label. Okey. Ni apa ni semua ni? So Hakim, Ben, Chin dan Don ialah nama. Okay, so kita kena bagi dia punya nama lah, kita labelkan. Okay, part C mengufur ni apa? Nama. So bila kita sebut nama, maksudnya ada nama orang lah kat situ. Ada Hakim, ada Ben, ada Chin, ada Don. Okay, so part C mencacam pula ada nombor. Okay, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So apa ni? Ini merujuk kepada bilangan. Okay, so cikgu tulis macam ni Okey. So kat sini nama dan kat sini bilangan. Okey, last sekali. Okey, benda yang penting juga kalau tak tulis ni, tak lengkap lah. Apa dia? Tajuk. Okey, kita kena tulis tajuk dia, okey? So, sama juga dengan apa ni tadi, piktograf. Sama juga dengan piktograf, kamu kena tulis tajuk di atas kita punya carta palang. So, tajuk dia sama. Okey, tajuk dia sama dengan yang piktograf. So, cikgu tulis tajuk dia kat atas ni Koleksi Beyblade bagi so ni ialah tajuk dia. Koleksi Beyblade bagi 4 orang, sama dengan tajuk piktograf. Okey. So dia kena adalah dia punya singkatan, dia ada nama. Okey. Apa lagi? Label. Kita kena labelkan setiap paksi dan paling tak boleh tinggal ialah tajuk. Okey. So ini sahaja cara untuk kita lukis piktograf dan carta palang. Mudah je kan sebenarnya. Okey. So cikgu akan planning ni cikgu nak lukis dengan kamu tapi macam lambat pula kan. So kita yang tu kamu boleh cuba lukis sendiri. Okey, kamu boleh cuba lukis sendiri. Tengok sahaja dalam buku teks. Okey, banyak soalan yang minta kita lukis piktograf, carta palang. Okey, so kalau kamu selalu buat, insya-Allah mudah je sebenarnya. Okey. So kita akan pergi lagi satu soalan. Cikgu cabut dulu. Okey. Maksudnya cikgu tak pergilah, cikgu tak akan buat sama-sama dengan kamu latihan melukis, membina piktograf dengan carta palang. Cikgu tak akan buat lah. Cikgu akan terus dengan latihan. Okey, cikgu akan terus dengan latihan. So latihannya cikgu salin dulu dia punya soalan dia.
Okay, sekejap. Sikit lagi. Okay. So, ni dia punya soalan. Sekejap cikgu nak tampal. Allah jatuh. Alright. Okay. So, kita baca sama-sama. Okay. Damia sedang menyiapkan sebuah piktograf bilangan bunga yang dimiliki oleh 4 orang rakan. Sebanyak 50 kuntung bunga dimiliki oleh mereka. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini. Okay, dah apa ni? Dah disediakan satu piktograf. Okay, tajuk dia bilangan bunga. Allah jatuh. Bilangan bunga 4 orang murid. So, nama murid tu ialah Fatin, Aisyah, Amirah dan Tina. Tapi kenapa? Apa masalah piktograf ni? Masalah piktograf ini masih belum lengkap. Okay, masih belum lengkap. Okay, Fatin dah ada, Aisyah dah ada, Amirah dah ada. Tapi Tina punya simbol tak ada. Okay. So, soalan dia cikgu salih kat sini. Okay, so soalan dia lengkapkan simbol bunga yang dimiliki oleh Tina. Okay, so kita tengok dulu berapa petunjuk, okay, berapakah bilangan bagi sekuntung bunga. Okay, maksudnya sekuntung bunga yang ada dekat sini, ni satu kuntung ni mewakili 5 kuntung bunga. So, okay, macam mana kita nak lengkapkan simbol bunga yang dimiliki oleh Tina? Kita kena kira dulu. Keuntungan. Berapakah yang dimiliki oleh Fatin, berapa yang dimiliki oleh Aisyah dan berapa yang dimiliki oleh Amirah. Okay, bila kita dapat semua, barulah kita ambil jumlah keseluruhan, tolak dengan hasil tambah semua ni. So, cikgu akan tunjuk macam mana. Okay, so first kali kita kena tahu dulu berapa bilangan sebenar yang dimiliki oleh setiap murid ni. Okay, so 4. Okay, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, dia ada 4 simbol, darab dengan berapa? Okay, satu ni kan mewakili 5, so darab dengan 5, 20. So maksudnya Fatin ada 20. Okay, Aisyah ada berapa? Aisyah ada 1. Okay, sama juga darab dengan 5. Amirah 1, 2, 3 darab dengan 5 akan dapat 15. So yang ni tak tahu kan? Alright, so tapi kita tahu apa? Kita tahu jumlah keseluruhan bagi 4 orang ialah 50. Betul tak? Ni dia nyatakan kat sini. Mana? Ni 50. Alright, so nak buat macam mana? Okay, so cikgu cakap tadi. Okay, tengok kita kira Fatin 20 tambah dengan bilangan Aisyah 5. Kita ambil yang ni tau. Kita ambil yang kita dah siap darab ni. Okay, Aisyah 5. Ni 5 pula, ni 15 ni. Okay, so tambah dengan Amirah 15. Okay, Tina tak tahu kan? Tulis je nama Tina bersamaan dengan 50. So, kita total dulu mana yang ada. Okay, 20 tambah dengan 5, 25. 25 tambah dengan 15.
Berapa? 25 tambah dengan 15, 40. Betul tak? So, jumlah keseluruhan bagi 3 orang 40 tambah dengan bilangan Tina, dia akan jadi 50 juga. So, nak tahu Tina, bilangan yang dimiliki oleh Tina 50 tolak dengan 40. So, Tina punya 10. Adakah kita kena isi 10 kat sini? Tidak. Kenapa? Sebab 10 ini ialah jumlah keseluruhan. So, nak buat macam mana? Nak tahu simbol, berapa simbol yang kita nak letak. Okey. Kita ambil jawapan ni. Okey, 10 ni kita ambil jawapan ni. Kita bahagi dengan ni, kita bahagi dengan ni. 5. Kenapa? Sebab petunjuk menunjukkan setiap simbol ialah 5. So, 10 bahagi dengan 5, 2. Maksudnya kita kena lukis 2. Kita kena lukis ataupun cikgu nak tampal ya. Cikgu dah bawa siap-siap ni. So, cikgu ambil 2. So, cikgu tampal. 1 untuk Tina. Okey. Dan 2 untuk Tina. So, 2 simbol bersamaan 10. Kalau tak percaya, kita kira 5, 10. Betul tak? 10. Ya, betul. So, jawapannya ialah 2 simbol. Okey. Cikgu nak tambah lagi satu soalan. Soalan lastnya. Cikgu nak tambah lagi satu soalan. Okey. Sebab bentuk soalan ni pun boleh ditanya juga. Okey, soalan familiar juga. Okey. So, dia kata kira peratusan bunga yang dimiliki oleh Amirah. So, bila peratusan ni, gariskan dulu. Peratusan ni, kita ingatlah yang ada simbol macam ni. Okey. Bulat, palang, bulat kecil kat bawah. So, bila peratusan, nak kira peratusan. Okey, tengok Amirah. Berapa Amirah? Amirah 3 simbol. Okey, 3 simbol darab dengan 5. Ini ialah jumlah sebenar. 15 kan? Alright, so kita kena ambil jumlah sebenar ya. 15. Okey, nak tahu peratusan kena per dengan. Okey, peratusan kena ingat ambil jumlah ataupun kehendak yang dikehendaki, contohnya Amirah. So, Amirah 15 per dengan keseluruhan berapa? 50. Okey. So, bila sebut peratusan, darab dengan 100% lah. Okey. So, yang bawah ni bahagi 50, 100 bahagi 50 akan dapat 2. So, 15 darab dengan 2, kita akan dapat 30. So, peratusan bagi bunga yang dimiliki oleh Amirah ialah 30. Okey? Saya ulang lagi sekali. Peratusan bunga yang dimiliki oleh Amirah ialah 30. Kenapa? Kita ambil jumlah sebenar ni. Kita ambil jumlah sebenar yang dimiliki oleh Amirah, okey, daripada jumlah keseluruhan. So, 15 per dengan 50 darab dengan 100%. Sebab kita nak peratusan ni. Kita nak peratusan. So, that's why kita darab dengan 100%. So, dia akan dapatlah 30/100. Alright. So, cikgu rasa ayolah kita kita cover sampai soalan ni lah. Okey, soalan macam mana kita nak bina tadi. Lepas tu kita buat apa tadi? Kita buat nak cari macam mana nak cari simbol yang dihilangkan. Okey, simbol yang dihilangkan dan macam mana nak kira peratusan. So, cikgu harap semua murid akan dapat manfaat daripada video ataupun live cikgu pada petang ini. So, apa yang nak cakap lagi? So, cikgu harap kamu semua dapat manfaat lah. Alright, so yang penting kena terus sentiasa membuat latihan sebab usaha tangga kejayaan. So, jangan lupa
Okey, jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, apa lagi satu? And follow. Okey, follow page ARG sebab bila kamu follow, banyaklah maklumat yang kamu akan dapat. Okey, maklumat yang kami kongsikan kamu akan dapat. Alright, so sampai bertemu lagi minggu hadapan. Hari ni last day sebelum kita berpuasa. So cikgu ucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Okay. So itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum. Bye bye.